Hamida binti Abdul Ghani, nombor matrik 281164. Saya akan membentangkan tentang bagaimana mendapatkan idea perniagaan yang baik. Pertama sekali, kita mestilah meneliti bakat dan kemahiran diri sendiri. Setiap manusia pasti mempunyai bakat dan kemahiran yang dikurniakan oleh Ilahi. Kita perlu mengetahui bakat apa yang kita ada supaya kita dapat gunakan bakat tersebut untuk memulakan perniagaan yang baik. Dan yang paling penting ialah produk kita nanti adalah lain daripada yang lain. Sebelum memulakan perniagaan, kita perlu menyertai seminar atau kursus supaya kita dapat menambah ilmu tentang perniagaan, seluk-beluk perniagaan dan cara terbaik untuk memulakan sesuatu perniagaan. Dalam era globalisasi ini, sudah pasti ramai orang mempunyai akaun media sosial, tidak kiralah sama ada Facebook, Instagram ataupun Twitter. Di situ mereka akan meluahkan perasaan apa yang mereka suka, apa yang mereka gemari. Di situ juga kita boleh mendapatkan idea untuk memulakan perniagaan dengan kita boleh menyediakan produk yang ramai orang suka. Seterusnya, semua orang pasti mempunyai minat yang tersendiri. Kita juga boleh gunakan minat kita untuk mendapatkan idea yang baik untuk kita memulakan sesuatu perniagaan. Sebagai contoh, jika kita suka bermakeup atau bersolek, kita boleh mulakan perniagaan dengan membuat servis makeup. Selain itu, kita juga boleh menjual alat-alat makeup. Di samping itu, jika ada ahli keluarga kita yang sudah mempunyai perniagaan, kita bolehlah meminta sedikit pendapat atau nasihat tentang tips-tips perniagaan. Mungkin mereka boleh bantu kita untuk mendapatkan idea yang lebih bernas untuk kita memulakan sesuatu perniagaan. Hai, saya Nafalilah binti Muhammad, nombor matrik 278189. Meninjau keadaan pasaran, yang pertama ialah permintaan. Permintaan ialah kehendak pengguna yang tidak terbatas. Pasaran baru akan wujud disebabkan permintaan pengguna yang tidak terbatas ini. Oleh sebab itu, permintaan pengguna akan menyebabkan wujudnya barangan atau perkhidmatan di dalam sesuatu pasaran berdasarkan kehendak pengguna atau keinginan pengguna. Bagi meninjau pasaran, permintaan pengguna boleh dilakukan melalui kaji selidik atau membuat tinjauan terhadap pengguna untuk mengetahui dengan lebih mendalam keinginan dan juga keperluan yang diperlukan oleh pengguna. Sebagai contoh, sebuah perniagaan yang baru mula bertapak melakukan kaji selidik ataupun membuat soal jawab dengan pelanggan. Yang kedua ialah kewujudan pasaran baru. Kewujudan ini disebabkan oleh permintaan yang tinggi di dalam sesuatu pasaran. Permintaan ini akan membuka pasaran baru yang sebelum ini kurang mendapat perhatian daripada pengguna. Sebagai contoh, disebabkan oleh pandemik COVID-19, permintaan terhadap face mask semakin meningkat. Hal ini menyebabkan pasaran face mask juga meningkat. Yang ketiga ialah perkembangan pasaran atas talian. Pasaran baharu telah wujud disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih dalam memasarkan suatu produk atau perkhidmatan. Perkembangan teknologi ini menyebabkan pasaran atas talian semakin pesat, sekaligus memberi peluang kepada peniaga untuk mencabuti bidang ini. Pasaran atas talian menjadi pilihan pengguna kerana penggunaannya yang mudah, perkhidmatannya yang mesra pengguna serta kemudahan komunikasi untuk membuat sesuatu pembelian. Keadaan ini telah mewujudkan satu platform seperti Facebook, Twitter dan Instagram serta kewujudan e-dagang seperti Shopee dan Lazada untuk memasarkan sesuatu produk. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati Uzma binti Ishak, nombor matrik 777959. Saya akan menyambung pembintangan mengenai meninjau kepada keadaan pasaran yang keempat, iaitu perubahan teknologi. Seperti yang semua sedia maklum, kini terdapat pelbagai teknologi yang telah dicipta berikutan dunia yang semakin maju dan semakin canggih.
canggih. Oleh itu, terdapat pelbagai kaedah dan input yang telah dicipta. Sebagai contoh, telefon pintar ia dapat membantu usahawan untuk menyebarkan maklumat mengenai perniagaan mereka ke dalam pasaran. Yang kelima ialah perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi yang berlaku telah menjejaskan corak perbelanjaan dan pendapatan pengguna. Jika ekonomi meleset, pendapatan pengguna akan berkurangan dan corak perbelanjaan mereka juga semakin menurun. Dan jika ekonomi negara stabil, pendapatan pengguna akan meningkat dan perbelanjaan mereka juga semakin stabil. Oleh itu, usahawan perlulah bijak menggunakan situasi ini untuk memulakan perniagaan bagi meningkatkan keuntungan mereka. Yang terakhir ialah perubahan prasarana. Perubahan prasarana ini terjadi apabila terdapat pelbagai infrastruktur yang telah dicipta. Sebagai contoh, pengangkutan yang terdapat di pasaran ini seperti bus laju, ninja van dan pelbagai lagi. Ia dapat membantu usahawan untuk membuat pengumpulan barang kepada pelanggan mereka. Ia merupakan satu manfaat kepada usahawan yang menjalankan perniagaan mereka atas talian. Mereka tidak perlu menyewa kedai ataupun membuka kedai untuk menjalankan aktiviti jual beli. Mereka hanya boleh melaksanakan perniagaan mereka atas talian dan menggunakan perkhidmatan pengangkutan ini untuk membuat penghapusan barang kepada pelanggan. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan bahagian 1.2 iaitu menentukan berapa banyak yang akan dilaburkan. Secara umumnya, berapa banyak yang akan dilaburkan ini merujuk kepada jumlah modal ataupun berapa wang utama wang awal yang kita hendak keluarkan untuk menjalankan bisnes tersebutlah. Okey, jadi bergantung kepada individu ataupun syarikat itu. Maksudnya jenis perniagaan yang akan mereka jalankan. Kalau perniagaan secara kecil-kecilan, sudah pasti modalnya adalah sedikit sahaja. Tetapi jika perniagaan secara besar-besaran seperti buka syarikat dan sebagainya, maka memerlukan modal yang sangat besar dan banyaklah. Jadi kita dapat fahami dari segi itu. Yang pertama dari sudut modal. Yang kedua, modal juga dapat menunjukkan jumlah keuntungan yang akan kita peroleh. Seperti apabila seseorang itu melaburkan modal yang banyak dalam bisnesnya, sudah pastilah dia akan mendapat pulangan jumlah keuntungan yang sama banyaklah dengan modal tersebut. Okey. Selain itu, usahawan juga perlu menitikberatkan potensi sesuatu produk sebelum melakukan pelaburan. Ianya kerana semakin tinggi nilai pelaburan yang dilakukan, maka semakin tinggi jugalah nilai keuntungan ataupun kerugian yang akan ditanggung oleh pelabur. Potensi produk ini dimaksudkan dengan ciri-ciri yang ada pada produk tersebut, sama ada ianya memenuhi spesifikasi mengikut keperluan dan juga kehendak pengguna. Misalnya, barang mesti seperti minyak, walaupun harga yang ditetapkan dalam pasaran kadang-kadang meningkat dan juga menurun, namun ianya tetap dibeli oleh para pengguna kerana ia merupakan produk yang memenuhi keperluan harian pengguna. Manakala, potensi produk yang memenuhi spesifikasi kehendak pengguna seperti telefon pintar iPhone 12 yang telah dikeluarkan oleh syarikat Apple tetap mendapat sambutan yang hangat daripada kalangan pengguna walaupun harga pasarannya yang ditetapkan adalah lumayan tinggi. Hal ini disebabkan oleh modelnya yang menarik dan mengikuti perkembangan masa serta teknologi yang terkini. Akhir sekali, pelabur juga perlu menganalisis permintaan pengguna terhadap sesuatu produk di dalam sesuatu pasaran tersebut sebelum melakukan pelaburan. Ianya kerana semakin tinggi bilangan permintaan dalam pasaran, maka semakin tinggilah nilai keuntungan yang akan diperolehi. Manakala, semakin rendah bilangan permintaan sesuatu produk dalam pasaran, maka semakin berkuranglah keuntungan yang diperolehi. Malahan, pelabur juga berisiko tinggi untuk mengalami kerugian. 1.3. Menyesuaikan kemahiran dengan idea perniagaan. Yang pertama ialah kemahiran komunikasi. Kemahiran berkomunikasi dengan baik merupakan sesuatu kemahiran yang boleh diperbaiki dari masa ke semasa. Contohnya, komunikasi dengan betul dan tepat akan memudahkan pelanggan kita untuk memahami apa yang perniagaan anda tawarkan. Komunikasi yang baik juga amat penting dalam sesebuah organisasi di mana setiap perbincangan akan menghasilkan kata sepakat yang baik. Yang kedua ialah kemahiran perakaunan.
ia sebab utama memulakan perniagaan adalah untuk mendapat keuntungan. Disebabkan itu, kemahiran perakaunan adalah sangat penting untuk memastikan kewangan perniagaan sentiasa stabil dan mencukupi bagi menampung aktiviti-aktiviti perniagaan yang lain. Contohnya, kemahiran tersebut juga dapat mengelakkan ditipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pemasaran ialah proses memperkenalkan produk atau perkhidmatan kepada pengguna yang berpotensi. Pemasaran dapat membantu meningkatkan potensi jualan sesuatu produk. Hal ini kerana kempen pemasaran yang hebat dapat membantu usahawan memperkenalkan produk kepada pasaran sasaran. Konsep pemasaran ini untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna dengan lebih efektif. Pemasaran yang bagus perlulah mematuhi ciri-ciri yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, pasaran sasaran, keperluan pengguna, pemasaran terintegrasi dan keuntungan. Pasaran sasaran ialah memilih pasaran sasaran yang tepat dan membentuk aktiviti pemasaran dengan sempurna. Ia dapat membantu perniagaan untuk menentukan reka bentuk produk, harga, pengedaran dan taktik pemasaran yang sesuai. Seterusnya, keperluan pengguna ialah memahami kehendak sebenar pengguna dan memenuhinya dengan lebih efektif. Makna balas pengguna adalah salah satu cara yang mudah untuk mengetahui apa yang pelanggan suka. Seterusnya, pemasaran terintegrasi pula bermaksud kesemua fungsi atau sub-industri bekerjasama memenuhi tanggungjawab pengguna. Ia tidak hanya menggunakan satu media dalam strateginya, tetapi menggunakan pelbagai media yang terintegrasi dan menyokong satu dengan yang lainnya. Keuntungan ialah mencapai keuntungan melalui kepuasan pelanggan. Seperti yang kita tahu bahawa matlamat utama dalam perniagaan ialah memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan kos pengeluaran. Produk yang dijual haruslah pada harga yang betul dan mampu dimiliki oleh semua golongan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Mukli. Saya akan teruskan dengan pembentangan seterusnya, iaitu mengenai perbezaan antara jenis idea dalam perniagaan. Pada bahagian ini kita akan melihat kepada jenis idea dalam perniagaan dari segi sumber dan juga cara macam mana kita untuk kembangkan idea tersebut. Kemudian kita akan melihat kepada analisis terhadap persekitaran dan juga potensi setiap perniagaan bagi mengurangkan risiko. Seperti yang kita tahu, terdapat berbagai sumber untuk kita janakan idea dalam perniagaan. Antaranya yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan ni merupakan pengguna kepada hasil keluaran usahawan tersebut. Usahawan juga boleh membuat soal selidik terhadap produk yang mereka pasarkan kepada pelanggan tersebut, dan juga seorang usahawan kena peka dengan keadaan perubahan cita rasa pelanggan agar hasil jualan mereka selari dengan kehendak pelanggan. Dalam situasi ini, semua usahawan mestilah mempunyai pemahaman mengenai unique selling point atau unique selling proposition, di mana setiap usahawan mestilah berbeza dengan usahawan yang lain. Terdapat dua kategori yang saya boleh kaitkan mengenai USP dengan sumber-sumber di atas, iaitu yang pertama adalah nama. Nama ini pula terbahagi kepada dua, iaitu nama page dan juga nama produk. Nama page ni adalah merupakan nama bagi kedai atau bisnes yang kita lakukan, dan manakala nama produk pula adalah nama yang lagi unik daripada pesaing yang lain. Kategori yang kedua adalah unique selling proposition, adalah mengenai appearance yang merangkumi kepada saiz, warna dan design. Saiz juga memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan USP. Contoh yang saya boleh bagi adalah kebanyakan produk kosmetik mengeluarkan produk mereka ataupun produk mereka dibotolkan dengan saiz 150 ke 300 ml. Jadi ini merupakan saiz yang besar dan golongan wanita amat sukar untuk membawanya pergi melancong ataupun pergi ke mana-mana sahaja. Jadi di situ kita timbulkan satu masalah di mana produk itu mempunyai saiz yang sangat besar. Seterusnya, untuk mengetahui lagi perbezaan di antara idea-idea perniagaan dengan lebih teliti, kita boleh melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan satu pendekatan yang digunakan untuk mengesan realiti kedudukan perniagaan di pasaran yang dicuburi. Jadi, analisis ini merangkumi kajian dari segi faktor dalaman, iaitu kekuatan dan juga kelemahan perniagaan tersebut, dan juga faktor luaran, iaitu peluang dan juga ancaman yang akan dihadapi oleh sesuatu perniagaan tersebut. Jadi, selepas melakukan analisis ini, kita boleh mengambil langkah inisiatif untuk memajukan lagi perniagaan kita.
Dan seterusnya kita juga boleh melakukan analisis dari segi persekitaran, contohnya membuat kajian dari segi struktur penduduk iaitu dari segi citarasa penduduk. Dan kemudian kita juga boleh melakukan analisis penilaian diri iaitu contohnya menilai sama ada kita mampu ataupun tidak iaitu dari segi kedudukan kewangan. Dan akhirnya kita juga boleh melakukan analisis dari segi masyarakat iaitu mengkaji sama ada perniagaan yang ingin dijalankan itu sesuai dengan adab dan juga budaya masyarakat itu ataupun tidak. Jadi dengan melakukan analisis ini kita dapat melihat lebih lanjut lagi dan juga kita dapat melihat perbezaan di antara idea-idea perniagaan yang disenaraikan dan yang mana yang paling sesuai dengan diri kita untuk memilih untuk memajukan lagi perniagaan tersebut. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina binti Kamal dan nombor matrik 277441. Jadi poin saya adalah tentukan idea yang terbaik. Yang pertama adalah minat, yang kedua adalah pengalaman, yang ketiga adalah bakat dan kemahiran. Okey. Idea yang terbaik adalah minat dalam berniaga. Minat dengan apa yang diniagakan. Jika peniaga tiada minat dalam apa bidang yang dia ceburi, peniaga akan kurang memberi tumpuan terhadap perniagaan yang sedang beroperasi pada jangka masa yang lama akan datang. Okay. Dan ini menyukarkan perniagaan bertahan lebih lama. Okay. Idea yang kedua yang terbaik adalah pengalaman dalam berniaga. Hal ini dikatakan demikian kerana individu yang mempunyai pengalaman dalam perniagaan lebih berpengetahuan dalam selok-belok sebuah perniagaan. Dan yang ketiga adalah idea bakat dan kemahiran. Bakat dalam sesuatu bidang perlu diasah agar dapat memantapkan lagi perniagaan yang hendak dijalankan. Bukan sahaja sebagai bonus dalam perniagaan, tetapi akan menjadi satu inspirasi dalam perniagaan. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.